Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Kembali lagi bersiaran bersama saya Anizan Hapani dalam Big Live edisi khas. Okey, seperti biasa sebelum kita pergi jauh, apa kata terlebih dahulu anda like dulu ataupun kongsi ataupun share dulu live kita ini. Sebarang persoalan dan cadangan anda boleh utarakan di ruangan komen. Baik, hari ini sekali lagi kami di Warga BBTV akan bagi hadiah yang ditaja oleh Zuna Cartoonist, iaitu sebuah buku ataupun komik Caca Marba yang bertajuk Caca Marba, iaitu pelayar FB dan juga YouTube BBTV yang bertuah yang menyokong siaran langsung ini berpeluang memenangi sebuah buku ini dengan mudah. Hari ini kami akan menampilkan seorang lagi kartunis, iaitu mungkin anda di luar sana tidak mengenali dia sebagai seorang kartunis. Okey, kami tampilkan di studio sekarang ini iaitu Adik Ain Husniza. Assalamualaikum Adik Ain, apa khabar? Waalaikumsalam, kamu sihat? Okey, Adik Ain ni baru berusia 17 tahun. Tahun ini akan menduduki ujian ataupun peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM. So, bagaimana setakat ini persiapan Adik Ain? Sekarang macam sedikit susah lah. Lagi-lagi sebab kami semua Form 5 untuk tahun ni membelajar guna PDPR, kelas online, dan saya sendiri dengan ramai lagi kawan-kawan saya rasa macam sedikit susah nak mengadaptasi diri belajar online lagi, dan rindu nak jumpa kawan-kawan semua dengan cikgu-cikgu. Tapi Alhamdulillah boleh jugalah, dan insya-Allah result kami boleh memuaskan hati. Okey, baik. InsyaAllah kami di Big Blue TV mendoakan supaya Ain boleh memperolehi keputusan yang cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia SPM. Baik, sebenarnya rata-rata mereka di luar sana mula mengenali Ain melalui sebuah video yang tular, okey, mengenai isu gangguan seksual di sekolah ataupun gurauan lucah oleh cikgu. Betul? Mungkin Ain boleh kongsikan sedikit mengenai hal tersebut, bagaimana ia boleh berlaku, sebab mungkin ada lagi penonton Big Blue TV yang tidak tahu lagi, yang ingin tahu lagi mengenai hal ini. Silakan Ain. Pada bulan April tahun ni saya pada hari tu pergi sekolah macam biasalah kan. Dan masa di dalam kelas, ketika kami sedang belajar tentang subjek-subjek yang berkaitan dengan amang-amang seksual, so masa tu tiba-tiba guru saya mula dengan membuatkan lawak-lawak, sedikit lawak lucah lah. Dan tapi makin lama lawak-lawak tu menjadi lagi pelik, dan dia membuat lawak tentang rogol dan membuat ciapan-ciapan yang pada saya sangat lucah lah untuk dibuat oleh seorang guru di dalam kelas kepada murid-murid yang bawah umur. Dan balik rumah dari itu, saya beritahu mak saya beritahu ayah saya. Tapi tiba-tiba macam nak buat TikTok lah pasal ni. Dan saya terkejut sebab bila hari kemudiannya saya jumpa rupa-rupanya video tu dah tular, dah viral, dan macam ada 20k views masa tu. Dan rupa-rupanya benda ni bukan saja berlaku kat saya, bukan berlaku kat sekolah saya ataupun kelas saya, tapi berlaku dekat banyak sangat murid di dalam Malaysia, di sekolah-sekolah yang lain. Dan mereka beritahu macam perkara ni sangat biasa, sampai ada stereotip buruk tentang guru-guru yang disebabkan oleh beberapa individu guru ni, yang untuk saya memburukkanlah nama-nama guru ni. Dan pelajar-pelajar ni beritahu dia teruk dia sampai cikgu kaunseling memang tak boleh dipercayai. Guru PJK memang guru PJK atau ustaz, even ustaz pun mereka kata selalu buat lawak-lawak macam tu. Dan paling mengejutkan saya lah bila saya
mereka kata saya cuba memburukkan semua guru. Padahal tak betul. Saya hanya nak membawa kesedaran kepada orang awam bahawa benda ni memang berlaku dalam sekolah kita, dan saya rasa kita patut membuatkan environment di sekolah lebih selamat untuk murid-murid ni. Okey, betul tu. Ain setuju dengan kenyataan tersebut sebabnya betul ada ustaz yang pun akan membuat masalah seperti ini, gangguan seksual. Sebenarnya dia bukan kepada imej tetapi terhadap individu itu sendiri. Okey, tetapi kalau imej dia baik tu agak sukar mungkin orang mempercayai sesuatu itu tanpa bukti yang lebih menyerlah lah, lebih nampak kan. Okey, seperti yang Ain kata tadi, ingin jadikan tempat sekolah sebagai tempat yang selamat, dan Ain ada menjalankan kempen ataupun gerakan jadikan sekolah tempat yang selamat. Okey, kalau zaman saya sebelum ini, dekat sekolah tu kan, kat dinding, dekat tempat diorang lukis tu kat luar ke, kat bangunan tu, biasanya sekolahku rumah kedua, sekolahku syurgaku. Jadi mungkin Ain boleh komen sedikit ataupun bercerita sedikit mengenai gerakan ataupun kempen yang Ain jalankan jadikan sekolah tempat yang selamat, iaitu dengan menggunakan hashtag Make School a Safer Place. Sejauh mana kempen ini berjalan setakat ini, dan bila ia Ain mula gerakan ini? Gerakan ini memang dicetuskanlah selepas insiden video saya di TikTok tu mulai tular di Twitter, di Instagram dan sebagainya. Dan saya memulakan hashtag tu untuk sebenarnya untuk memberi platform lah kepada murid-murid lain yang dah melalui insiden-insiden buruk macam ni dalam sekolah, dan menceritakan cerita mereka semula di dalam sekolah, dan untuk sebenarnya membuka mata orang awam terhadap gejala-gejala sosial yang sebenarnya berlaku dalam sekolah kita. Dan sebenarnya ketika video saya viral, sudah ada isu yang dibincangkan di dalam social media tentang isu spot check period, dan perkara itu sebenarnya menunjukkanlah bahawa, dan spot check period ni juga memang eksklusif pun memang dilakukan oleh guru-guru agama atau ustazah dan ustaz, sebab mereka mahu memastikan pelajar itu tidak menipu tentang haid atau kitaran haidnya. Dan perkara ini juga menjadi salah satu isu yang dibincangkan dalam hashtag Make School Safer Place atau jadikan sekolah kita lebih selamat, kerana perkara ini baru sekarang bila isu saya tular dan viral, mereka banyak sangat murid yang keluar dan mengatakan bahawa mereka sendiri diabaikan oleh guru mereka ketika mereka ceritakan, luahkan insiden yang telah berlaku kepada mereka. Dan saya rasa ini adalah satu kekangan lah dalam sekolah-sekolah kita, sebab kita perlu memberikan lebih mencari pendekatan yang lebih baik untuk menangani hal-hal ini. Okey, Ain ada sebut video TikTok yang tular. Video tu sikit je tapi ia boleh menjadi tular. Hampir rata-rata warganet tahu mengenai video itu. Sehingga kan jadi kes saman menyaman, iaitu cikgu tersebut menyaman Ain dengan jumlah RM1 juta dan juga Ain membalas saman dengan nilai RM5 juta. Mungkin Ain boleh kongsikan sedikit mengenai hal ini ataupun perkembangan terkini kes ini. Selepas video itu telah tular, saya telah membuat report polis lah. Saya telah membuat report kepada balai polis, dan saya cuba untuk seperti diorang kata mengikut saluran yang betul lah. Sebab ramai yang tidak setuju terhadap pendekat saya untuk membuat TikTok video, dan mereka suruh saya untuk membuat laporan polis. Dan selepas itu saya dalam 3 bulan rasanya, dan kes saya masih di bawah siasatan. Tiba-tiba saya pada hari tu saya bangun, saya keluar, dan saya menerima satu surat tuntutan. Dan surat tuntutan tu, antara tuntutannya adalah untuk saya membayar
sejuta lah untuk ganti rugi. Jadi saya share perkara itu di Twitter dan benda itu menjadi tular sekali lagi. Tapi dalam beberapa hari selepas saya dihantar surat tuntutan tu, saya dapat tahu yang sebenarnya kes saya yang di bawah siasatan sudah diklasifikasikan sebagai NFA, iaitu No Further Action. Jadi untuk status kes saya sekarang ni ialah lawyer saya juga telah menghantar surat tuntutan atau surat balas balik kepada lawyer cikgu tersebut dan kami sedang menunggulah jawapan atau reply daripada guru itu sendiri. Sehingga sekarang belum ada lagi reply. Belum ada lagi. Okey, baik. Kes sama menyaman ini sehingga tercetusnya ataupun dilancarkan sebuah petition yang menyokong Ain pastinya. Selamatkan Ain daripada tuntutan mahkamah. Saya tengok di media sosial ia mendapat sambutan juga. Dikatakan petition ini menyasarkan lebih kurang 150,000 untuk menyertai petition ini, tapi mungkin Ain boleh kongsikan sedikit. Ain tahu tak mengenai petition ini dilancarkan? Sedar tak perkara ini dilancarkan untuk Ain? Ini adalah sebuah sokongan. Sebabnya isu Ain ini mungkin ada orang yang menyokong dan mungkin juga ada yang tidak menyokong. Okey, ada yang memihak kepada Ain, ada juga yang memihak kepada guru, pastinya itu. Dan Ain masih muda, mungkin Ain akan mengalami tekanan mungkin. So apa komen Ain mengenai petition ini dan apa perasaan Ain, lega tak? Kok time tu stress kan? Mana tahu mungkin Ain boleh kongsikan sedikit. Petition tu dilancarkan oleh beberapa orang yang merasa tidak puas hatilah terhadap surat tuntutan yang diberikan oleh cikgu tu kepada saya. Dan memang petition tu dibuat di dalam pengetahuan saya. Namun saya rasa yang macam saya sangat berterima kasih lah terhadap sokongan warga Malaysia terhadap saya, sehingga sekarang tak silap saya, last saya check petition tu dah mempunyai 130,000 tanda tangan. Namun yang mengejutkan saya ialah selepas pembuatan petition tu ada juga beberapa petition, satu petition yang saya tahulah yang dibuat oleh saya tak tahu siapa, tapi ia adalah petition yang dibuat menentang saya. Dia kata saya tak ingat, tapi petition itu juga dibuat oleh untuk beberapa cikgu lah. Sebenarnya cikgu-cikgu yang tidak bersetuju dengan saya, dan juga mereka berasa bahawa saya memburukkan nama institusi guru. Dan last saya cek juga tanda tangan tu telah menerima sebanyak 11,000 kot tanda tangan. Dan kebanyakan yang saya tengok ciapan-ciapan sebab mereka tanda tangan petition tu adalah sebab mereka sebagai guru tidak setuju dengan apa saya buat dan mereka merasakan bahawa saya memang memburukkanlah institusi pendidikan dan nama-nama guru. Dan saya rasa banyak tekanan lah bawah tu, sebab untuk saya bukan nak memburukkan nama-nama guru, saya bukan nak memburukkan nama institusi atau pendidikan Malaysia, tapi sebaliknya sebenarnya saya nak buatkan lebih baik tau. Membuatkan environment yang lebih selamat untuk murid-murid ini dan juga guru-guru, sebab saya ada terima banyaklah direct messages daripada survivors ataupun mangsa-mangsa yang telah lalui gangguan-gangguan seksual ini di sekolah, dan ada antaranya yang merupakan cikgu sebenarnya yang diganggu oleh murid dia sendiri. Dan memang clear sebab sekarang ni apa yang saya maksudkan adalah kadang-kadang sekolah itu sendiri tidak selamat untuk mangsa dan sesiapa sahaja boleh jadi mangsa. Jadi bila saya terima saman tu, saya merasa macam memang susah untuk kita menengahkan perkara ini dalam Malaysia. Dan
Saya harap dengan apa yang saya lakukan sendiri, walaupun tidak mendapat mendapat banyak kecaman daripada orang lain, tapi it's just enough untuk memulakan perbincangan tentang perkara ini dan apa yang kita boleh lakukan. Okey, baik Ain. Yang itu sebenarnya perkara biasa di mana bila sebuah isu mesti akan ada sebelah ini memihak kepada B, sebelah ini memihak kepada A. Okey, seperti Ain ni, isu Ain ni bila Ain bangkit untuk menyuarakan hak Ain untuk bertegas mengenai isu gangguan seksual ini adalah membuka mata masyarakat di luar sana sebenarnya kan. Okey, sebenarnya gangguan seksual ini bermula dari pada pendapat peribadi saya, ia akan bermula daripada lisan. Di mana kalau orang asing, orang luar ataupun lelaki tiba-tiba panggil sayang kepada kita, itu adalah gangguan seksual. Kalau bagi saya lah, tiba-tiba orang yang kita tak kenal kan, dia bermula dengan lisan, then baru start touch you. Dia macam tu. Kalau gangguan seksual, jadi bagi saya tiada masalah untuk Ain untuk menyuarakan hak. Mungkin agak sukar sikit, tetapi tak apa, ia membuka banyak mata masyarakat dan juga memberi kesedaran kepada masyarakat. Pastinya tidak semua akan menyokong, itu adalah biasa. Dalam banyak-banyak perkara pun pastinya ada tentangan, ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. So Ain jangan stres mengenai hal itu. Kami di Big Blue TV mendoakan agar urusan Ain dipermudahkan, akan berjalan lancar. Okey, apa-apa pun kami menanti update ataupun yang terbaik daripada Ain. Baik, seperti yang saya katakan sebelum ini, Ain merupakan seorang kartunis juga yang terlibat dalam pameran Kraftora, okey, yang berlangsung secara maya menerusi laman sesawang www.kraftora.com. Okey, untuk yang ni kita kejap lagi kita nak bincangkan lebih lanjut mengenai Ain seorang kartunis. Betul ke Ain pada melukis? Ain lukis apa? Bermula dari mana? Semuanya seketika nanti. Dan anda juga di luar sana, player-player kami di Facebook dan YouTube BBTV yang ingin bertanya soalan, anda boleh utarakan di ruangan komen. InsyaAllah kejap lagi saya akan tanyakan kepada Ain. InsyaAllah kita ada masa, okey? Apa pun kita nak bagi Ain tenang dulu, rehat dulu, tarik nafas dulu, okey? Dan kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Baik, kembali lagi bersama saya Anizan Hapani dalam Big Life edisi khas dan masih lagi bersama adik Ain Husniza di dalam studio. Baik, sebentar tadi sebelum kita break tadi saya ada cakap mengenai Ain adalah seorang kartunis juga yang terlibat dalam sebuah pameran yang dianjurkan secara maya oleh craftora.com. Okey, jadi nak tanya Ain mengenai penglibatan Ain dalam pameran ini. Mungkin Ain boleh kongsikan? Ini bukan pertama kali lah Ain menyertai satu exhibition bersama Uncle Zuna. Sebelum ni tahun 2019 kot. Ain pun ada join satu exhibition macam bagaimana COVID-19 memberi impak kepada kebebasan bersuara. Dan dalam tu Ain juga dapat berjumpa dengan ramai-ramai otai-otai kartunis yang lain. Contohnya dalam exhibition yang ni ada otai-otai kartunis contohnya seperti Amin Landa, dan Ain rasa macam sangat bersyukurlah dapat join satu platform bersama kartunis-kartunis yang lain yang sudah matang dan sudah lama dalam industri. Manakala Ain macam memang ni my second exhibition je baru, pameran kedua je Ain. Dan dalam exhibition ini nak tajuknya rasuah sebagai budaya, dan Ain membuat lakaran bagaimana Ain sendiri sebagai seorang anak muda persepsi Ain terhadap rasuah dan corruption dalam masyarakat kita. Dan Ain mengetengahkan isu seperti bagaimana COVID-19 sendiri dalam zaman yang baru ni, bagaimana ia memberi impact terhadap bagaimana rasuah work in this like masyarakat kita sekarang lah. Contohnya yang saya nampak sekarang kurang ketelusan dalam cara orang-orang atas, orang-orang authority melakukan kerja atau menguruskan dana dalam COVID-19. Kurang sangat transparansi, dan saya mengetengahkan isu ini dalam beberapa artwork saya. Selain itu, saya juga menceritakan tentang bagaimana rasuah memberi impak kepada orang-orang yang susah sikit, dan sebenarnya rasuah mengambil hak orang lain yang sepatut menerima perkara itu. Okey, betul. Bagus kalau Ain fikir macam tu, sebab semalam sempena pameran ini juga ada sebuah forum semalam yang berlangsung jam 5 petang menerusi live juga di Big Blue TV. Okey, ada seorang panel ni yang kata kalau zaman muda macam zaman di sekolah, zaman di universiti membantras isu-isu rasuah ni. Tapi bila dah besar, dah dewasa, antara umur 29 hingga ke 39 tahun juga terlibat. Tapi saya harapkan Ain tak terlibat dengan isu-isu ni bila dah jadi akan datang nanti, okey? Baik, kita nak tanya Ain mengenai lukisan semalam ataupun tadi. Saya ada tertengok dekat Instagram Ain lukisan kartun, mungkin agak lama post, ataupun yang terbaru pun ada nampak macam ada gambar polis dan tangkap seorang. Okey, jadi nak tanya dulu, sebelum kita pergi jauh, nak tanya dulu Ain ni mula jinak ataupun minat melukis ni pada bila? Saya memang dah awal lagi, memang masa saya kecil lagi saya dah sudah minat melukis. Antara sebab kenapa saya mula terjebak lah dengan lukisan ni, masa ketika saya berumur 11 tahun, saya mula tengok satu kartun daripada Jepun, namanya anime, dan memang kartun tu dia art style dia berbeza lah daripada kartun-kartun daripada western media, dan saya suka sangat art style dia. Saya mula meniru gaya lukisan mereka dalam art saya, dan itulah mula saya mula berjinak dengan melukis kartun dan juga art. Okey, Ain ada, biasanya kalau orang yang pandai melukis ni dia lebih ke, kadang-kadang dia ada latar belakang keluarga yang daripada seni. Ain macam mana? Saya tak ada daripada family saya yang merupakan pelukis, tapi memang yang ada hobi lukis-lukis tu adalah. Oh, so memang Ain hobi, tapi Ain memang berbakatlah melukis sehingga terlibat dengan pameran. Bukan orang calang-calang ni, Zuna kartunis, siapa tak kenal, yang panggil Ain untuk terlibat sekali. Okey,
Kalau I nak tahu, kadang-kadang lukisan kartun tu macam saya tak mahir dalam seni lukisan, jadi saya tak faham sangat maksud dia. Dan saya percaya orang yang dekat luar sana juga mungkin ada yang tak faham. Disebabkan itu, kita ada bawakan beberapa hasil lukisan Ain. Kita nak minta Ain jelaskan satu-satu apakah maksud. Sebab kalau saya tengok mungkin satu maksud, tapi mungkin Ain lukis dengan 1001 maksud mengenai lukisan itu. Okey, jom kita tengok lukisan Ain yang pertama. Kenapa Ain lukis ni, apa yang dimaksudkan? Rasuah akan mengambil hak. Okey, macam mana ni Ain? Tender, wow, besar ni projek. So dalam lukisan ni, Ain cuba menceritakanlah tentang sebenarnya bila orang melakukan rasuah, sebenarnya ia mengambil hak yang bukan dia punya. Dan dalam situasi itu memanglah akan ada orang yang teraniaya, dan tu yang parti-parti yang teraniaya tu Ain menggambarkan dalam lukisan tu menggunakan budak kecil tu lah. Dia tengah duduk macam tu kan, dia sedih. Macam orang yang tu dia ada kek, dia tak ada kek. So itulah maksud Ain dalam lukisan ni, yang baru rasuah akan mengambil hak orang lain. Okey, yang tulisan dalam bulat tu apa? Dalam tulisan tu muka tender. Oh, okey. Lepas tu ada kek kat bawah banyak. Yang tu sepatutnya nak bagi dekat orang lah kan. Tetapi dia tak bagi. Orang yang memerlukan tak bagi, orang yang tak memerlukan diberi. Macam tu maksudnya. Sebelah budak tu macam sampah-sampah lah letakkan macam tu. Ya. Okey, simple je situasinya. Iaitu bermula dengan kek. Yang tu pun dah nampak isu rasuah nampak kalau adik Ain berusia 17 tahun, itu cara lukisan dia. Sebelum ini kita ada menayangkan beberapa lukisan daripada kartunnya juga, tetapi ini dia perspektif dari remaja. Okey, nak tengok pula lukisan yang kedua daripada Ain. Jom kita tengok. Okay, so lukisan ni bertajuk Go Away Follow the SOP. Dalam lukisan ni lah yang Ain cuba menggambarkan situasi kita sekarang dalam Malaysia, dalam pandemik ni, dalam COVID-19, dan bahawa sangat kurang ketulusan oleh orang-orang atasan dalam menangani COVID-19 pandemik ini dan cara mereka menguruskan dana tu sendiri. Dan Ain menunjukkan situasi ni adalah mereka menggunakan COVID-19, virus tu sendiri, pandemik ini untuk menolak ketulusan dan menolak pendakwaan daripada rakyat-rakyat sekarang yang memang semua memang detached lah, terputus dari each other dalam cara mereka berhubung tu, dan mereka tak dapat mengetahui macam bagaimana dana tu pergi, mana duit rakyat yang sebenarnya mereka punya, bagaimana ia diuruskan oleh orang-orang atasan. Okey, nak tanya Ain, yang kat tengah-tengah lukisan Ain tu hijau tu sebenarnya bentuk apa? Itulah COVID-19 tu. Yang okey itu, lepas tu jelah warna dia sama dengan yang kat bawah-bawah tu duit lah kan? Itu duit. Okey, duit. Tu nak tu maksudnya dia bagi orang atasan dia lah. Ya. Yang tu bahagian pemerintah, dan bahagian yang rakyat yang beratur tunggu duit tapi tak dapat. Mana duit kami? Kasihan diorang. Diorang tak makan. Okey? Sampai maksudnya itu dia kena dengan tema budaya, rasuah dah jadi budaya, ataupun rasuah sebagai budaya. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga pula, kita nak tengok artwork Ain yang ketiga. It's not my business. This untuk lukisan ni, saya cuba menceritakan bahawa rasuah memang banyak berlaku dalam kita punya masyarakat. Tetapi tidak diambil indah oleh orang-orang di tepi, dan paling tak masuk akal yang Ain pernah dengar, antara alasannya adalah mereka kata ujian dari Tuhan kalau ada rasuah berlaku. Dan mereka, bukan masalah saya, bukan saya yang buat, jadi biar je lah mereka nak buat macam mana, nanti mereka jawablah di akhirat nanti. Dan saya kata benda ni walaupun sebenarnya kalau kita biarkanlah dia berleluasa, boleh memudaratkan kita punya rakyat sendiri dan kita sendiri. Jika kita biarkan rasuah dan korupsi ini berlaku di orang-orang atasan, kita sebagai rakyat, sebagai marhain sendiri akan diberi impak yang besar.
Ya, betul. Sebabnya seperti tajuk kita pun, topik kita ataupun pameran ni adalah rasuah sebagai budaya. Budaya ini adalah benda yang trend ataupun yang menjadi ikutan. Okey? Sebab itu yang muda tadi pun kata tak nak rasuah, tapi nanti dah besar pun kemungkinan dia terlibat walaupun dari muda dia kecil, dia remaja kan, seperti yang panel semalam beritahu menerusi forum. Okey, antara tiga lukisan tu, mana satu yang Ain rasa susah nak lukis ataupun yang ambil masa yang agak lama untuk menyiapkan lukisan? Yang paling susah nak lukis, saya rasa memang go away follow SOP lah. Sebab saya memang rasa isu tu ada sekarang. Isu bahawa kurang ketelusan dalam menangani pandemik ni dan oleh pemerintah. Tapi macam mana saya nak tunjukkan apa yang saya fikirkan, apa yang saya ingin mengekspresikan dalam artwork tu di mana semua orang boleh faham. Dan memang benda tu ambil saya agak lama untuk brainstorm macam mana nak buat ni. Kita buat COVID pakai shield ke apa ke. So tu yang rasa paling sukar lah untuk saya lukis. Berapa jam, berapa lama ambil masa? Yang tu maybe dalam 2 hari kot saya fikir macam mana. Sebab kadang-kadang lukis pada balik. Okey, dia ambil idea tu yang lama ataupun melukis tu yang lama? Mana satu? Untuk saya ambil idea tu yang lama. Idea lukis tu sekejap je. Gitu. Okey. Apakah harapan Ain sebagai kartunis? Kartunis yang baru saja baru 2 kali pameran kan? Mungkin lepas ni akan ramai lagi yang ajak Ain untuk join pameran, untuk mungkin Ain, nama Ain akan jadi lebih besar sebagai kartunis. Okey? Apakah harapan Ain? Harapan Ain adalah dalam pameran ini juga ada juga beberapa kartunis muda lah selain daripada saya. Contohnya Iris, dan dia membuat beberapa lukisan tentang rasuah sebagai budaya ni. Dan saya sangat gembira dan saya harap dengan beberapa pameran yang Uncle Zuna ni buat, dia dapat memasukkan lebih banyak suara muda ke dalam pameran-pameran seperti ini. Sebab saya tengok memang ada beza dengan cara saya dan Iris dan cara persepsi kami sebagai anak muda kepada isu-isu seperti ini. Dan saya harap lepas ini memang kami dapat memasukkan lebih dan mendengar lagi kepada suara-suara kartunis muda seperti Iris contohnya. Okey, kagum anak muda remaja dah telah pun menyertai kempen ataupun pameran untuk memerangi ataupun membendung rasuah, gejala rasuah yang telah pun menular, yang telah pun berleluasa dalam masyarakat kita, sehingga dijadikan budaya ataupun trend ataupun ikutan dari generasi lama kan. So yang baru pun ikut. Okey, sebelum kita tengok Ain melukis, mungkin Ain boleh kongsikan perancangan ataupun impian Ain untuk jangka masa yang panjang ataupun yang pendek. Macam mana? Saya harap saya dapat join lagi banyaklah pameran-pameran macam ni, sebab antara sebab kenapa saya juga meminati melukis dan seni adalah sebab saya juga antara lagi satu minat saya lah, saya suka sangat mendalami tentang isu-isu sosial di kalangan masyarakat dan sebagainya. So dengan saya yang mempunyai pendapat yang sangat besar dan kuat dan yang mungkin tidak diterima oleh masyarakat, tapi menggunakan lukisan saya dapat menunjukkan dan menyampaikan pendapat saya dengan lebih bagus. Dan antara perancangannya adalah supaya saya dapat berhubung dengan lebih banyak orang dan yang menyukai lukisan-lukisan saya dan pendapat saya dengan mencuburi lebih banyak lagi pameran dan sebagainya. Okey, Ain pandai melukis, kartunis. Okey, nak tanya sama ada lepas habis SPM ni nak fokus pada industri kartun, lukisan ke, ataupun Ain ada cita-cita lain mungkin? Memang cita-cita saya untuk menjadi pelukis atau kartunis. Memang sudah jadi minat saya dari kecil lagi, dan
Itulah saya harap saya dapat menjadikan minat saya dan memang passion saya sebagai kerjaya saya, sebab dalam kadang-kadang saya juga membuat artwork, kadang-kadang lukis lukis anime je, lukis suka-suka je, tapi kadang-kadang saya juga dapat menggunakan artwork saya sebagai benda yang lebih baik, benda yang menyampaikan pengajaran yang baik, benda yang menyampaikan isu dan menyebarkan kesedaran untuk orang lain. Okey, saya doakan ataupun semua kami di sini mendoakan semoga Ain dapat capai cita-cita ingin menjadi seorang kartunis yang boleh memberi banyak mesej yang baik kepada masyarakat, yang memberi kesedaran kepada orang ramai menerusi sebuah lukisan. Ada mungkin juga menerusi lukisan tu Ain boleh meluahkan perasaan di lukisan itu kan, mengurangkan tekanan, okey, meluangkan masa, banyak kepentingan melukis ni. Tapi itulah tak pandai melukis, kalau stres tidur, bangun tidur insya-Allah fresh. Tak ada dah, lupa dah masalah. Okey, lepas ni kita nak suruh Ain lukis, okey, ataupun saya nak belajar melukis dengan Ain. Mana tahu saya lepas ni nak tukar cita-cita, nak jadi kartunis pula. Okey, apapun kita nak berehat seketika, kita nak bagi Ain cari idea nak lukis apa lepas ni, macam mana nak ajar saya melukis. Okey, jom kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini bersama saya dan juga Ain.
Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya Anizan Hapani dalam Big Life edisi khas pada hari ini. Tibalah segmen ataupun sesi yang dinanti-nantikan, iaitu kita nak suruh Ain buat demonstrasi melukis. Okay, kita nak bagi dia lukis secara live. Kan tadi kita tengok artwork sahaja dan kini jom kita nak tengok Ain lukis. Ain nak lukis apa ni? Hari ni Ain nak lukis balik Ain punya salah satu daripada lukisan Ain daripada pameran itu, which is
go away, jaga SOP tu. Dan I nak lukis sekarang Okay. Boleh mulakan macam mana So, step pertama? Basically lukisan tu tentang yang Ain ceritakan banyak kali tadi pasal ketulusan yang diperlukan dalam mengenangani isu COVID oleh pemerintah dan rakyat yang tanya, mana duit kami, mana duit rakyat? Okay, so firstly, I fikir banyak kali tentang benda ni dan kita nak tunjuklah kan. Rakyat tu dia tengah tanya pasal dia punya duit. So, mestilah muka dia kena sedih. So, kita kita letak macam ni, dia punya mulut. Lepas tu kita buat mata dia. Okay. Kita buat ni, tu. Okay. Kita lukis badan dia. Okay, sekarang ni tiba bahagian badan pula. Ain punya art style untuk lukisan ni memang doodle. So, kita lukislah dia pakai baju kurung. Lepas tu ni dia punya kaki. Okay. Lepas tu kita draw lagi dekat sini. Maybe yang orang dia tinggi sikit. Kita draw. Tu. Mulut dia buka. Kita draw macam ni. Dia tengah buka songkok sebab dia tinggi. So dia Okay, lelaki pula lah. Okay. Orang. Kita isikan songkok tu. Okay, colour sikit songkok dia warna hitam. Kebiasaannya songkok warna hitam. So, sebab dia pakai songkok, kita letak juga janggut. Okay, kita lukis. So kan kalau rakyat, kita nak berikan cerminan tentang macam gambaran tentang rakyat. Jadi, mestilah orang dia berlain-lainan. Okay, kita letak, bagi dia pakai tu kain pelikat. Okay, kain pelikat kita kena letak macam ni, macam kalau nak bagi modern sikit corak jalur. Corak jalur. Tapi kotak. Kalau untuk modern kita pakai corak gingham. Okay. Okay, bagi kaki kak. Okay. Okay, so rakyat Malaysia kan berbagai kaum. So we give here an auntie. So kita give her a face. Mudah je kan, nampak ada Ain melukis, nampak dah siap dah 3 orang. Kalau saya pandai lukis orang lidi je kot. Ni senang je ni, kita nak bagi doodle. And then we put her some sari. Some sari, some traditional, baju traditional dia. Kaki. Okay, dia kat belakang sikit so kaki dia pendek. Okay. Then we put rambut dia dalam bun. Macam tu. Okay. So ni 3 orang. Tapi kita nak bagi dia nampak banyak kan. Rakyat lah kan. So kita letak macam siluet kat belakang ni. Okay, yang dekat rumah, korang, anda semua boleh melukis macam Ain. Nanti kalau ada, boleh share dengan kami di ruangan komen, upload gambar tu, nanti kita bagi hadiah. Siapa yang boleh lukis macam Ain, kita bagi hadiah. Okay, so kita dah siapkan rakyat dekat sini. Kita nak lukis golongan-golongan pemerintah pula. Okey, yang ni bahagian pemerintah pula Ain nak lukis. Okey, untuk golongan pemerintah, dia happy sebab dia tengah kan, dia dilindungi COVID. So kita kena buat dia happy. Okey, ni kita nak buat dia happy. Tu, kita buat mata macam ni. Ain ambil vaksin ke tak? Saya bawah 18. Oh, bawah 18. Okey, di luar negara 16 tahun ke atas dah boleh ambil. Okey, sorry. Okey. Okay, so, lepas ni bawah 18 pun boleh ambil, insya-Allah. So kita buat rambut dia. Okey. So golongan pemerintah sometimes dia smart sikit, so kita bagi dia pakai suit. Bertali leher. Baju kemeja. Dia happy. So dia tengah jump. Itu dia lukisan Ain. Okey, kita dah siap bahagian rakyat. Sekarang ni nak buat bahagian orang atasan ataupun pemerintah. Okey. Okey. Siap pun suit dia. Kalau kasut dia nak smart, kita colour. Macam tu. Okey, hitam juga. Okey. Okey. So kita tunjukkanlah kan macam bagaimana dia orang menguruskan.
kita buat sikit duit belakang bawah ni. Duit senang je nak lukis, dia kena squiggly. Okey. Macam ni. Nampak senang. Tapi Kita bila tengah lukis duit dalam timbunan. okey, duit yang dalam timbunan. Duit yang ada dekat bawah kan, yang terletak macam tu. Ya. Yeah. Ni lah duit rakyat ni. Diorang tanya mana duit rakyat. Tak nampak ni. Okey. So kita lukis sikit. Timbunan tu kalau tu letaklah simbol dollar sign tu. Okey. Jadi dah nampak dah. Dah nampak jalan cerita sebuah lukisan Ain. Okey, Okey, tapi belum siap lagi. kita tambah lagi beberapa golongan pemerintah di sini. Kita tunjuk ke sini. Kat belakang ni apa diorang tengah buat dengan duit ni. Okey, kena hulur tangan. So, sini pegang. Dia pegang duit tu. Apa dia buat dengan duit? Ya, tok mata lagi nak tunjuk dia happy. Tulis sini. Tu simbol mata yang happy. Tu ada orang bagi duit lagi kat dia. Tu orang yang terima, senyum, gelak. Dapat duit, mesti suka. Okey, kita dah nampak golongan untuk bahagian atasan ataupun golongan pemerintah. Okey, mengenai duit. Kita buat segolongan lah pemerintah kita. Yang sini untuk rakyat, kita buat yang tu banyak. untuk Jadi ni rakyat. ada siluet. So untuk menunjukkan ada banyak. So untuk golongan pemerintah kita buat sikit-sikit je. Okey, buat sikit-sikit Sebab je. dia seberapa golongan pemerintah. Okey, Okey. yang penting mesej sampai. Sekarang kita nak tunjukkan macam mana ya. Kenapa rakyat tanya mana duit kami? Sebab mereka tak nampak. Jadi tak ada ketulusan ketulusan di antara mereka. So kita buat satu bentuk bujurkan sikit. Okey, kalau Ain nak warna lain pun boleh ya. So kita buat sini, kita lukis bentuk coronavirus. Ini melambangkan bagaimana mereka gunakan coronavirus atau pandemik ni sebagai untuk menjadi pelindungan kepada aksi-aksi korupsi mereka dan tidak memberikan ketelusan pengurusan negara kepada rakyat. So kita buat macam tu je. Tarik, lepas tu letak bulat sini. Nampak tak senang je. Nampak senang. Bila kena lukis tak senang. Okey, yang pandai akan nampak senang je lukisan ni. Untuk tunjuk kepada rakyat yang bahawa mereka tak boleh menerusi daripada laluan tu. Kalau diorang lalu sini, nanti diorang nampaklah apa pemerintah tengah buat. So dia tak bagi lalu. Kita buat apa ni? Caution apa benda namanya tak ingat. Okey. Lepas tu kita tulis sini, dia kata go away, ikut SOP. Go away, follow the SOP. Go away, follow SOP. Follow the SOP. Okey, follow the SOP. Yelah kan, rakyat kena follow SOP. Pemerintah tak payah. Okey. Ni dia tanya, mana duit kami? Nah, duit. Ni. Okey. Tulis bawah ni. Besar-besar dalam satu kotak. Rakyat. Rakyat dan dari satu kotak. Pemerintah. Sekejapnya Ain lukis untuk menyampaikan mesej bagi membantras ataupun memerangi rasuah. Okey? Kita letak colour sikit biar apa tu? Lukisan kita nampak lagi menarik kan? Okey. Okey. Contohnya biru ni kita guna untuk dalam lukisan original saya pun saya memang gunakan biru untuk macam menunjukkan macam satu banyak orang lah dekat belakang ni. So kita biasanya saya akan block out macam ni guna biru.
untuk tie pemerintah kita bagi warna biru. Biru, okey. Okey. Lagi satu, kita buat blush. Sipu-sipu malu tapi suka. Okey. Okey. Untuk baju akak ni, kita bagi dia baju kurung merah. Blokkan semua kalen. Okey, itu dia baju kurung warna merah yang Ain dah colour. Okey. Merah tandanya berani. Mana duit kami? Okey. Lepas tu, bila satu lukisan kita dah siap, kita jangan lupa sebagai artis, kita mesti Allahu Akbar. Sebagai seorang kartunis atau artis, kita mesti letakkan tanda tangan kita kat bawah. Jangan lupa. Kalau Ain tak letak pun kita akan suruh Ain letakkan tangan. Okey. Untuk semua artis, jangan lupa. Ini yang paling penting. Dia menunjukkan identiti awak sebagai seorang artis. Letak kat bawah ni. Letak kat bawah tu. Saya letaklah sini ke. Letak nama saya. Boom. Dah siap. Okey, ni tantangan Ain. Nanti kita nak tulis nama dia dan juga tarikh hari ini. Okey, ini adalah lukisan yang menggambarkan ataupun menyampaikan mesej bagi memerangi atau membendung, membantras rasuah. Sebab itu pameran yang dianjurkan oleh Kraftora adalah rasuah sebagai budaya, iaitu mengumpulkan seramai 35 orang kartunis bagi menyampaikan mesej melalui kartun-kartun mereka. Antaranya tengok inilah dia sebuah lukisan untuk menyampaikan mesej mengenai rasuah. Yang ni pun berkaitan dengan rasuah di mana rakyat minta duit. Okey, rakyat macam kesusahan, apalagi berada dalam keadaan COVID-19 yang masih lagi ada dalam persekitaran kita. Okey. Dan manakala di sebelah ini menunjukkan bahawa pemerintah yang ada banyak duit, yang suka, dan rakyat pula kena follow kena ikut SOP. Okey, dan bebas untuk bahagian pemerintah dan bersukaria. Nampak muka pun merah, malu-malu sipu. Okey, gitulah Ain cuba menggambarkan, dan muka rakyat sedih kan. Okey, sedih. Okey, yang ini satu lukisan daripada Ain, tapi kita nak Ain lukis lagi satu lukisan, iaitu yang bebas. Sama ada selain pada tema kita pada hari ini pun boleh, nak ikut apa pun boleh. Okey, lagi satu lukisan. Okey, kita teruskan dengan satu lagi lukisan. Okey. Kita ambil lagi. Okey, kita start dengan page seterusnya. Boleh tak ini? Ke nak lagi ke belakang? Okey, ni. Okey. Okey, lagi satu ni Ain nak lukis apa? Okey, sekarang saya nak lukis macam mana saya lukis orang, macam beza-bezanya lah. Antaranya dalam selalunya artwork saya, either saya akan lukis macam tadi tu, saya lukis chibi. So, saya nak ajar korang macam mana nak lukis chibi. Sebab walaupun tengok beberapa artis punya lukisan atau ilustrasi mempunyai gaya lukisan yang maybe nampak kebudak-budakan sangat kan, tapi ia boleh digunakan untuk menyampaikan message yang still kuat dan berimpact lah. So biasanya saya draw macam ni. Kalau ni kan, ni untuk pipi dia, lepas tu kita buatlah mata dia macam ni. Okay, I nak ajar melukis bentuk muka. Okey, mata, bulu mata. Betul. Kita buat buku macam tu. Kita senang je sebab ni walaupun yang tak pandai lukis ke apa ke, still senang untuk mereka buat, dan ramai artis gunakan art style ni untuk buat komik kecil. Dan saya juga lukis gunakan. So kita buat rambut dia. Rambut paras bahu. Buat rambut paras bahu kan. Dan sebenarnya kalau lukis ni dia tak payah letak apa? Leher. So kita draw macam ni kita draw baju dia.
Dan kita draw tangan dia. Lukisan kartun tak payah letak leher. Macam tu? Macam tu. Biar dia nampak comel kan macam ni. So kita draw skirt ke. Kita buat macam ni kan. Nampak seperti skirt. Tu. Wow. So senang je. Kalau nak buat skirt yang macam fluffy, kita buat macam ni. Okay. Lepas tu kita buat kaki dia nampak pendek. Lepas tu kalau nak buat jaket lah, letak setengah ni. Senang je. Dan rambut kita isikan. Ain memang pandai lukis kartun sajalah kan? Ni antara Ain punya art style dan Ain suka gunakan ni untuk draw macam banyak-banyak individu. Contohnya dalam tadi kan saya draw 6 individu dalam satu drawing tu. So saya gunakan ni. Selain kartun, Ain pandai lukis macam potret muka orang ke ataupun lukisan lain ke, pandai ke ataupun memang kartun saja? Saya memang suka lukis macam tu. Antaranya salah satu first art style yang saya lukis adalah art style yang mengikut anime itulah. Dia semi cartoon. So contohnya kita draw dia ni. Kita draw dia dari satu art style saya. So ni. Dan kita draw mata dia. So untuk ni saya akan buat macam ni. Untuk mata. So. Ni apa? Lelaki? Dia perempuan? Dia juga. Okay. Saya just draw in art style berbeza saya lah. Okey. Dia lukis yang berbeza. Kalau ni kita letak blush kat sini. So, rambut dia macam ni. Macam ni. Okey, tarik-tarik je dah jadi. Okey, nampak dah bentuknya. Rambut dia pendek je kan? Sini, rambut dia pendek. Lepas tu kita buat lagi. Yang ni ada leher. Okey. Okey, sini. Tarik baju. Okey, baju dia. Bahu je. Macam tu. Okey, untuk anda yang di rumah boleh ikut melukis sekali. Nanti hantarkan gambar hasil lukisan anda. Nanti kita bagi hadiah. Hadiah yang ditaja oleh Zuna Cartoonist. Okey, sebuah buku yang bertajuk Caca Barbar. Okey, dah jadi. Tak cukup ruang Kita buat sebab bawah yang paling mungkin lah. Tu dah jadi dah badan dia. So, kita colourkan sikit. Okey, colourkan sikit. Mata kita buat dia warna biru. Allah. Dia pakai lens biru. Kalau sini pun, kalau nak buat macam hitam ni kita boleh. Tapi, kita kena ikut rambut dia ada satu shine tau. Dia berkilat. So, kita buat ni kita kena ikut sinar tu lah. Okey, rambut yang kilauan. Okey, penuh kilauan hitam, berkilat. Okey, tu nampak licin. So hari-hari I melukis lah untuk memang hobi, meminat. So hari-hari ada je benda lukis kat rumah ke macam mana? Kadang-kadang saya taklah lukis hari-hari, tapi bila macam tengok kartun baru ke, lepas tu saya suka dia punya karakter saya lukis, ataupun ada isu semasa ke yang saya nak buat art tentang untuk menyampaikan mesej, tu bila saya akan buat. Memang ada, biasanya saya ada menyelitkan makna lah di situ. Gitu. Biasanya ada makna. Okey, Ain daripada kelas art juga tahun ni Ain ada ambil seni juga. Seni yang melukis-lukis jugalah kan? Lukisan, betul? Dalam sekolah, seni dia bukanlah setiap masa melukis. Kadang-kadang ada craft tangan juga, tapi Ain memang minat seni, so Okey. Craft tangan Ain pandai jugalah? Craft tangan bolehlah. Bolehlah, tapi apa pun Ain pro melukis. Ain pandai melukis. Dia antara perkara untuk kita buat projek masa sekolah.
Kita colourkan baju dia warna ni. Okay, colour warna merah baju dia. Kadang-kadang kita tak payah blockkan semua jadi warna merah. Kita boleh biarkan antaranya jadi warna putih untuk okey. biarkan nampak ada bentuk. So, okey, pun nampak bentuk. So, last and foremost, keringat mesti kena sign. Okey, sign. Situ. Okey, dah siap. Okey, yang ni lukisan yang kedua daripada Ain, iaitu dua orang ni, dua individu kartun dalam ni, okey, satu yang kecil, satu yang besar, okey. Yang ni yang Ain dah hasilkan, sekejap je dia hasilkan dah nampak bentuk dah muka orang. Okey, kalau saya lukis macam ni pun tak lepas, melainkan orang lidi. Memang tak berbakat pun dalam seni lukisan. So Ain dah siap dengan tanda tangan Ain lagi. Okey, rasanya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Masa pun telah pun mencemburui kita. Tiba masanya untuk kita akhiri, okey, sesi Big Live edisi khas ini. Terima kasih kepada Ain sebab sudi datang ke studio Big Blue TV, sudi meluangkan masa dan sudi juga tunjuk contoh lukisan kepada kami, sama ada di studio ataupun di pelayar-pelayar kami di Facebook Big Blue TV dan juga YouTube. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia pada awal hingga akhir dan jangan lupa terus menyokong Big Blue TV. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang dengan ramai lagi kartunis, okey, ramai lagi kita nak tampilkan di studio ataupun secara maya. Nanti tunggu pengumuman kami di Facebook Big Blue TV. Rasanya cukup sampai di sini sahaja. Moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.